Okay, Assalamualaikum. Saya Suhaila binti Bukhari, merupakan pelajar Master Teknologi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Okay, video ini dihasilkan sebagai memenuhi assignment kedua saya bagi subjek Dynamic dan Leadership. Okay, di sini saya akan membincangkan secara ringkas bagaimana teori kepimpinan kontingensi boleh diaplikasikan kepada pemimpin abad ke-21. Siapakah pemimpin abad ke-21? Dalam pendidikan abad ke-21, pemimpin sekolah merupakan individu yang penting dalam mengintegrasikan teknologi bukan sahaja dekat dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, malahan pemimpin perlu menggunakan teknologi dalam memaksimumkan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran di sekolah. Okey, sekarang kita nak tengok pula apakah teori kontingensi. Teori atau model kontingensi telah diperkenalkan oleh Fiedler pada tahun 1951. Dia merupakan teori kepimpinan situasi kerana ia mengemukakan kepimpinan yang bergantung pada satu situasi. Okey, bagaimanakah untuk aplikasikan teori kontingensi ini pada pemimpin abad ke-21? Okey, menurut teori ini, gaya kepimpinan agak tidak fleksibel. Oleh itu, keberkesanan organisasi bergantung pada memadankan ciri organisasi dalaman dengan keadaan persekitaran. Okey, oleh itu, pemimpin yang berkesan, dia bergantung pada sama ada gaya kepimpinan sesuai dengan keperluan kes bagi individu. Apabila pengetua berada pada suasana yang baru, mereka harus memilih tindakan yang terbaik berdasarkan keadaan semasa. Contohnya, pada situasi COVID yang melanda negara pada hari ini, maka pemimpin boleh menggunakan least preferred co-worker scale ataupun skala LPC untuk menentukan style kepimpinannya sama ada dominan berbentuk task relationship ataupun dominan berbentuk relationship oriented. Okay, setelah mengenal pasti style kepimpinan, pemimpin perlu mengenal pasti pula kesesuaian situasi, iaitu favorableness of the situations. Okey, kesesuaian situasi ini merujuk kepada sejauh mana keadaan yang membolehkan seseorang pemimpin mempengaruhi pengikutnya. Kesesuaian situasi ini selanjutnya akan mempengaruhi keberkesanan pimpinannya. Terdapat 3 faktor kesesuaian situasi, iaitu yang pertama, hubungan antara pemimpin dan juga anggota. Yang kedua ialah struktur tugas dan yang ketiga ialah kekuatan posisi. Kajian Fisher pada tahun 2003 menunjukkan bahawa pemimpin yang mantap dari segi penggunaan teknologi akan memberikan kesan yang positif kepada keyakinan guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam didik darjah. Okey, kajian ini mengatakan bahawa pentadbir perlu memahami kaedah dan juga strategi untuk mengintegrasikan teknologi. Pentadbir yang celik dan mahir dalam strategi mengintegrasikan teknologi dapat menilai kaedah pengajaran baharu dan juga dapat membimbing guru menggunakan amalan pengajaran terbaik dan menggunakan teknologi yang relevan dengan objektif pengajaran. Okey, maka di sini pentadbir itu sendiri perlu menambahkan pengetahuan mereka tentang teknologi terkini dan pentadbir itu juga perlu mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah secara online. Okey, kerana apa? Kerana pemimpin ni adalah role model yang akan menjadi ikutan oleh golongan bawahannya itu guru-guru. Beberapa langkah perlu diambil oleh pemimpin abad ke-21 bagi merancang kaedah yang sesuai dengan situasi semasa proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, antaranya melakukan kajian yang menyeluruh. Apa kajiannya, spesifikasi dan teknologi yang ada sekarang yang sesuai untuk diaplikasikan dengan suasana pembelajaran bagi guru dan juga murid-murid. Okey, seterusnya pemimpin perlu mengetahui perkembangan teknologi dalam pendidikan yang boleh diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah.
Contoh dekat sini adalah media sosial macam Facebook, YouTube atau Twitter. Selain itu, terdapat banyak platform video conferencing seperti Google Meet, Zoom ataupun Webex. Dan terdapat juga Google Classroom, WhatsApp dan juga Telegram. Yang mana platform ini semua mudah diakses oleh guru dan juga pelajar untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Okay, apa yang penting di sini, pemimpin perlu memberikan motivasi dan galakan kepada guru untuk mengamalkan pelbagai jenis platform ini mengikut kesesuaian situasi di mana dia bergantung kepada keperluan murid masing-masing. Pemimpin perlu mengamalkan terlebih dahulu dan pemimpin akan menjadi role model yang terbaik untuk para guru. Okay, kesimpulannya, dalam menangani krisis COVID-19, pemimpin abad ke-21 perlu mengaplikasikan teori kontingensi dalam aspek kepimpinannya. Teori ini sangat sesuai diaplikasikan kerana ia mengikut suasana dan keperluan semasa. Okay, kesannya, keberkesanan kepimpinan dapat dibina dan suasana pembelajaran dan pengajaran di rumah yang berkesan dapat diwujudkan. Okay, sekian saja video daripada saya. Sekian, terima kasih.